Yang ketiga, amalan yang ketiga, menyelesaikan semua hutang piutang. Hutang-hutang kena settlekan. Roh seorang mukmin yang beriman atau roh seorang syuhada akan tergantung di antara langit dan di bumi kerana hutang yang belum diselesaikan. Jangan tangguh-tangguh untuk membayar hutang. Apa mempunyai wang yang cukup, terus membayarnya. Salah satu perkara yang menakutkan ialah apabila hutang itu tidak dapat diselesaikan. Bila mana orang yang masih menanggung hutang itu mati dan meninggal dunia keadaan hutang belum diselesaikan, tiba-tiba meninggal, hutang tu dia tak selesaikan, dan masalah hanya anak-anak, isteri atau pewaris tak tahu pun tentang hutang-hutang itu. Itu sebabnya kadang-kadang bila usung jenazah tu kan, kadang-kadang sebelum angkat, wakil keluarga sebut, kalau ada hutang piutang arwah ni, bolehlah tuntut kepada kami, dan kalau nak halalkan tu pun lebih baik. Tapi kalau nak jumpa saya atau jumpa ahli keluarga ni, dia sebut kan, sebab nak beritahu pentingnya hutang ni. Malahan, orang yang meminjam dengan niat tak nak bayar, Nabi kata orang tu akan dihimpunkan akhirat besok di kalangan perompak penyamun. Pencuri. Sebab pencuri ambil barang niat tak nak pulang. Macam tu juga orang meminjam. Akhir zaman ni, salah satu tanda akhir zaman, orang yang bagi pinjam pula segan dengan orang yang meminjam. Perasan tak tu? Dia meminjam relax, kita pula malu dengan dia. Nak cakap ke tidak? Nak cakap ke tidak? Nak minta ke tidak? Dah lama sangat dah ni. Kita pun cakap, Assalamualaikum, salam. Nak tanya, tanyalah. Duit 1,000 yang kau pinjam dulu, bila nak pulang, ada ke aku pinjam? Tu tak tahan tu. Dia boleh tanya pula kita, ada ke kita pinjam? Ada tak dia pinjam? Bayangkan tu. Tu dah dia. Selesaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud, roh seorang mukmin itu tergantung-gantung, dihalang daripada tempat yang mulia, sebab hutangnya, sehinggalah hutang itu dilunaskan. Itu sebabnya orang yang nak pergi haji, nak pergi Mekah tu kan, nak pergi, tak kisahlah pergi travel jauh-jauh, tulis narai hutang tu, ni dengan ni hutang banyak ni hutang banyak ni, hutang banyak ni. Pesan ke anak, pesan ke waris, kalau mak tak ada besok, kalau abah tak ada besok, ni hutang-hutang ni tolong selesaikan mana yang boleh. Duitnya pun ada mak siapkan. Contoh, hantar lagi baiklah. Tolonglah settle, kau pandailah settle kan. Mak tak ada duit kan. Contohlah kan. Tak kisah, tapi kena maklumkan tentang hutang tu. Kemudian kadang ada lah kan, ada duit simpanan-simpanan tu, bila ditaksirkan hartanya, harta pusakanya, bila wasiat itu tengok balik, harta peninggalannya mungkin ada yang boleh digunakan untuk menyelesaikan. Selesaikanlah. Yang keempat, perbanyakkan sedekah jariah. Tu kita cerita tadi awal-awal tadi kan. Perbanyakkan. Termasuk dalam kategori sedekah jariah adalah harta yang diwakafkan, termasuk tanah, rumah, kebun dan lain-lainnya. Orang Melayu Islam di Malaysia ni buat wakaf ni kurang sangat. Sedangkan yang itu adalah satu pahala yang permanen, yang paling mudah nak buat sebenarnya. Ada tanah, wakafkan untuk pusat tahfiz, bagi, gunakan. Kan? Ataupun buat satu rumah untuk mungkin wakafkan jadikan surau. Ya Allahu Akbar. Jadikan masjid, lebih lagi. Ada duit, kita kalau ada duit lebih, buat je. Sebab itulah dia kan, kerana selagi mana ada peluang, buat baik, buatlah. Orang yang mati tu, kalau boleh peluang hidup 5 minit, jadilah. Bila dia boleh hidup 5 minit, dia bukan cari selera mara, dia akan cari tempat dia boleh sedekah. Sebab apa? Itu je yang boleh bantu dalam kubur, boleh bantu akhirat. Misalnya, seseorang tu mewakafkan bangunannya untuk tujuan-tujuan awam. Tak kisahlah untuk sekolah, untuk asrama, untuk hospital, masjid, tujuan-tujuan yang baik, untuk kebajikan seumpamanya, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan ganjaran sewajarnya. Mendirikan bangunan untuk kepentingan awam yang dihalalkan Islam juga merupakan satu sedekah jariah, bantu mana yang boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ada bersabda yang bermaksud, apabila seorang itu mati, putuslah amalannya, melainkan 3 perkara itu: sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang keempat. Yang kelima, menuntut ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Ilmu yang kita belajar itu sebab 3 perkara Allah Ta'ala tanya untuk orang yang dah mati. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Itu nikmat ilmu yang keempat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah kita. Apa jawatan kita? Tak kisahlah AJK masjid, AJK lorong, ketua kampung, penghulu, wakil rakyat, menteri. Semua tanya. Dia akan tanya. Walaupun ketua keluarga pun tanya.
Semua akan ditanya sama ada amanah tu dilaksanakan ataupun tidak. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Silaturahim. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan kita memutuskan hubungan sebab Allah Ta'ala akan tanya. Dekat dunia kita boleh tipu. Aku okey dengan dia, dia yang tak nak baik dengan aku. Tanya orang ni pula, aku okey, dia yang tak nak baik. Kita boleh tuduh menuduh. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala tahu siapa yang nak baik, siapa yang tak nak baik. Dua perkara yang paling susah dalam silaturahim. Pertama, minta maaf. Yang kedua, memaafkan. Dua-dua susah. Tetapi yang paling susah itulah yang mulia di sisi Allah. Minta maaf, tak ada syarat sebenarnya. Memaafkan orang pun tak ada syarat. Faham cakap saya ni? Bila minta maaf, kadang orang kita kadang gemak. Aku boleh maafkan dia dengan syarat. Tak ada syarat. Maaf ni tak ada syarat. Sebab nak baik je syarat dia. Kalau dia bayar balik duit aku 10,000, baru aku maafkan. Dia pun bayar balik. Jadi kita ni sebenarnya maafkan sebab apa? Kita ni minta maaf sebab silaturahim, memaafkan pun sebab silaturahim. Punya besar nilai silaturahim tu sebab Allah Ta'ala letak sifat rahim tu. Sifat Allah, rahim tu letak dalam perhubungan silaturahim. Balik pada ilmu tadi. Ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang ada kita manfaatkan. Dan yang keduanya kita sebar panjangan. Itu juga salah satu persediaan untuk kematian. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda bermaksud, sesiapa yang mengajak ke jalan hidayah, maka baginya dari pahala seperti pahala sebanyak pahala pengikutnya, dengan tidak mengurangkan sedikit pun dari pahala mereka. Dan sesiapa yang mengajak ke jalan kesesatan, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya, dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam kita mengajak orang pergi disko. Selagi mana dia mengamalkan diskonya tu, disebabkan kita yang mengajar dia, kita dah pergi masjid dah, dia masih lagi buat sebabkan kita, maka saham kita tu berterusan. Dan cakap, pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Ada yang cakap tu. Pergi disko belum tentu lagi tak elok. Memang betul, tapi pergi masjid, mungkin betul, pergi masjid belum tentu lagi elok, tetapi ada harapan elok. Pergi disko belum tentu lagi jahat, betul, tapi ada harapan jadi tak elok. Belum pernah lagi orang pergi disko, berhenti jap, isyak. Tak ada. Jangan bohong. Kan? Itu sebabnya. Jagalah. Kita dah datang ke masjid ni pula. Jangan kita action pula. Datang masjid minta, Ya Allah, kau kurniakanlah istiqamah kepadaku agar terus datang ke rumahmu ini, Ya Allah. Kurniakanlah istiqamah dalam ibadahku, Ya Allah. Minta macam tu. Allah banyak. Ya? Sikit lagi. Kan? Jadi makna kata, kita mengajak kepada kebaikan. Ilmu yang bermanfaat. Ajar anak kita benda-benda baik. Ajar anak masuk kari, ajar anak masuk pertandingan azan, ajar anak masuk pertandingan yang masjid anjurkan. Ini ajar anak masuk pertandingan bintang kecil. Ajar anak menyanyi. Lepas tu anak terkeluar, mak bapak yang beria menangis. Allah, kesian betul. Bukan kat sini lah, tempat lain. Kurangkan. Yang keenam, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dengan cara apa? Ilmu agama. Hantar anak kita kat sekolah-sekolah agama. Hantar anak-anak kita belajar ilmu agama. Ajar kita anak kita biar jadi anak-anak yang tahfiz. Lagi baik. Kan? Anak kita hafaz Quran. Quran dalam kepala dia. Apa lagi yang kita nak? Kita dah ada satu dunia dah rasanya. Kita dah ada lebih daripada apa yang ada kat dunia ni. Bila anak kita boleh menghafaz Al-Quran. Bayangkan anak kita balik kampung, Allah sejuknya perut mak dia. Bila sampai time, tiba-tiba imam kata panggil, bagi dia jadi imam. Allah, anak kita jadi imam dengan tahap umur baru belasan tahun dah jadi imam. Ya Allahu Akbar. Apa lagi yang kita nak? Kan? So, anak menyanyi bintang kecil tak terasa perasaan macam tu. Anak aku menyanyi hebat. Tak ada rasa pun sebenarnya. Tetapi, yang kita nak kejar ni itulah dia. Kan? Persediaan untuk akhirat. Insurans akhirat ni. Sungguh beruntung anak yang sentiasa mengingati kedua ibu bapanya dengan mendoakan mereka selepas solat dan semasa berada pada hari baik bulan baik. Kita ajar anak kita solat jemaah subuh. Ajar solat jemaah maghrib. Paling tidak subuh maghrib kita ajar anak kita. Besok kita dah meninggal dalam kubur. Anak kita dah kahwin. Dia cakap dengan isteri dia, yang kita sembang subuh jemaah abang ni kenapa tiba-tiba pula? Bukan apa ingat, arwah abah dengan mak dulu tak pernah tinggal kalau salat subuh dengan salat maghrib ni sembang jemaah sesama. Dapat saham. Itu maksudnya.